Okey, selamat malam. Salam reformasi. Hari ini kita bersiaran daripada pejabat Parti Keadilan Rakyat Masjid Tanah. Bersama saya hari ini adalah Ketua Angkatan Muda Keadilan cabang Masjid Tanah, iaitu saudara Faizal Osman bersama kita. Hari ini kita berada di Masjid Tanah dan kita tunggu pada rakan-rakan yang ingin menonton. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua. Dan kita boleh mulakan dengan sesi perkenalan. Saya minta saudara Faizal untuk memperkenalkan dirinya, berapa lama dah aktif dalam keadilan, pergerakan AMK dan anak muda di Masjid Tanah tu, boleh sentuh sikit. Okey, terima kasih saudara perasan atas kesudian beliau untuk datang ke Masjid Tanah pada malam ni. Terima kasih banyak kita ucapkan pada beliau kerana berusaha bersungguh-sungguh nampaknya. Satu Melaka dia mengayau, buat kata orang Melaka, dia tidur diam. Nama penuh saya Muhammad Faizal bin Osman, berumur 35 tahun, masih lagi AMK, dan last term buat masa ni maknanya penggal yang terakhir buat saya. Tapi muda lagi, 35. Selaku AMK, kepada rakan-rakan mana yang tak mengenali saya, hari ini saya kenalkan diri saya. Saya berumur 35 tahun, asal Masjid Tanah, dan saya dah berkahwin. Tapi saya bukan lagi bujang okay. Tapi boleh tambah lagi Saya dah berkahwin dan mempunyai cuma seorang isteri saja. Lagi dengar tu, seorang isteri saja Lagi saya ada alhamdulillah ada 2 anak, seorang lelaki dan seorang perempuan. Lagi saya berkecimpung dalam politik ni. Sebenarnya kita dulu, saya ni bukannya orang kata antara yang terdepan. Sebab dulu kita duduk di KL, just orang kata dulu pun tak ada media macam Facebook dan sebagainya. Kita cuma orang kata support just macam pergi ceramah. Tapi saya dulu sekadar pergi ceramah ke apa, termasuklah first jelajah harapan di Alor Gajah, Sungai Petai Rabia. Buat kali pertama saya pergi seorang-seorang je. Saya pergi seorang diri je. Sebab saya memang selalu macam tu pada dulu lagi. Zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim datang di Taman Tabicik Karim, berhampiran Taman Merdeka, dulu pun saya datang seorang diri. Sewaktu tu kempen untuk Pilihan Raya 2008. Sebab saya tak tahu kat Masjid Tanah ni, sebab kawasan yang saya duduk tu majoritinya UMNO Tegar. Jadi tak ada siapa nak ikut saya waktu tu. Jadi saya berminat pergi ceramah. Tapi bila waktu bukan saya bekerja, bukan waktu saya belajar, ada free, saya pergi seorang diri. Dulu kita tak ada kereta kan, kita naik motor seorang diri. Tapi tak ada masalah benda tu. Sehingga 2015 yang menyebabkan saya join keadilan, sebab saya dulu suka follow page Rafizi Ramli. Jadi dekat situ dia ada menawarkan untuk join keadilan. Jadi dekat situ saya kata register diri saya sendiri selaku anggota keadilan. Dan kemudiannya saya follow page tu. Ada juga ditawarkan untuk menjadi sukarelawan sewaktu Pilihan Raya. Dan waktu tu sebab bagi saya 2008 kita menang 5 negeri. 2013 kita hampir menang Putrajaya. Jadi bagi saya perlu bantu sekali untuk mengeluarkan tenaga saya untuk bantu Pakatan Harapan, sebelumnya Pakatan Rakyat, untuk bantu. Tak kisah menang atau kalah, tu nombor 2. Yang penting saya kena turun padang kali ni. Sebab tu menyebabkan saya join Invoke waktu itu. Sekadar untuk mana yang saya mampu, sekadar walaupun cuma jadi pacar. Dan
sebenarnya asalnya saya sekadar nak jadi pacar aja. Tapi disebabkan kita waktu tu pembangkang di kawasan pula memang kubu UMNO, antara kubu UMNO terkuat di Malaysia adalah Masjid Tanah. Betul. Jadi sebabkan tak ada orang, saya dilantik jadi ketua pacah di Sekolah Kebangsaan Osman Syawal, Kuala Sungai Baru, Melaka. Jadi walaupun saya agak terkejut tapi tak ada masalah sebab niat kita masa tu memang nak lawan Najib dan Barisan Nasional. Dan tak ada masalah bagi saya. Walaupun satu sekolah 4 saluran, kami hanya cuma ada pacar 5 orang saja. Tapi alhamdulillah kami dapat jaga dengan sebaiknya dan orang 14 sampai ke calon kita dengan selamat. Saudara Faizal, boleh cerita sikit mengenai Saudara Faizal sebagai ketua PACA, sebab kita tahu PACA ni polling agent, counting agent dan juga balloting agent ni merupakan elemen paling penting dan juga benteng terakhir untuk satu calon ataupun satu parti untuk memenangi sesuatu pilihan raya. So, ikutkan pengalaman yang Saudara Faizal ada sebelum ni pada pilihan raya umum ke-14 sebagai ketua PACA di saluran di sekolah yang disebut oleh Saudara Faizal tu, apakah cabaran yang dilalui oleh Saudara Faizal ketika itu? Sebab kalau ikutkan masa PRU ke-14, saya juga telah menjadi polling agent dan juga counting agent di Dun Rim, dan Saudara Faizal adalah di Dun Kuala Linggi. So kalau ikutkan di Jasin dan juga Masjid Tanah, dia punya senario politik agak berbeza juga. Tetapi kalau ikutkan persamaan dia adalah kekuatan UMNO tu di Masjid Tanah dan juga Jasin tu UMNO tu kuat. Dan apa cabaran yang dihadapi oleh Saudara Faizal? Cabaran tu bagi saya tak ada masalah. Cuma orang-orang UMNO dia akan pandang serong pada kita. Tapi sebab bagi saya itu tak ada masalah. Sebab kadang-kadang orang UMNO dia tak dapat maklumat yang bukan orang UMNO yang pimpinan, yang macam penyokong ni, dia cuma tak dapat maklumat yang sebenar. Sebab waktu zaman BN memerintah, dia orang memang sekat sehabisnya pembangkang ni daripada mengeluarkan kenyataan ataupun orang kata apa, cerita-cerita komen di media sosial. Jadi bagi saya tak ada masalah. Macam cuma sewaktu saya jadi pacar, alhamdulillah tak ada masalah. Bagi saya masa tu saya jaga saluran 3 anak muda, saluran anak muda, dan saluran 4 pun rakan saya, sahabat saya pun jaga kat sana. Jadi kita cuma ada masalah di saluran 1 lah. Sebab saluran kata untuk warga emas ni kena ditambah pula dengan ketua tempat mengundi itu adalah pro kepada DN waktu itu. Jadi ada berlaku cabaran ni adalah di situ untuk kita mendapatkan undi daripada saluran pertama. Cuma polling agent dan counting agent, terutama counting agent memang sangat penting. Sebab masa saya jadi PACA, waktu kiraan undi, petugas SPR ada melakukan kesilapan. Saya tak tahu disengajakan atau tidak. Contohnya, bila diangkat contoh PKR, tapi dia letakkan satu kes lah. Satu kad, kertas undi telah disebut PKR, memang undi PKR jelas sekali. Tapi ditulis, tapi dimasukkan ke bakul BN. Jadi situ saya buat bantahan dan petugas SPR memohon maaf, dia pindahkan semula ke bakul Parti Keadilan Rakyat. Sebab tu Saudara Faizal, kita macam bincangkan kan, perkara ini agak penting sebab PACA ni merupakan benteng terakhir. Itu yang telah diusahakan oleh Rafizi Lamri selama 2 tahun sebelum pilihan raya. Beliau jelajah ke seluruh negara dengan menggunakan truck Invoke. Tetapi kita tahu beliau juga telah mengusahakan sukarelawan ini untuk PACA dan juga benteng terakhir ini di seluruh negara. Di semenanjung Malaysia terutamanya, beliau telah berusaha gigih. Dan seperti Saudara Faizal beritahu, ramai anak muda yang telah mengikuti politik ni. Satu disebabkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden parti kita, dan keduanya seperti Saudara Faizal sebut, disebabkan oleh Rafizi Ramli. Disebabkan oleh Rafizi Ramli, hari ini Pakatan Harapan telah memenangi pilihan raya umum ke-14. Soalan saya yang kedua, Saudara Faizal,
Kita tahu Angkatan Muda Keadilan di Masjid Tanah ni di bawah pimpinan Saudara Faizal sebagai ketua. Apakah Saudara Faizal telah membuat sepanjang 22 bulan kita memerintah Kerajaan Pakatan Harapan, dan juga selepas tu, sebab saya melihat Saudara Faizal banyak turun padang, melihat rakyat yang susah di bawah. So apakah yang Saudara Faizal melihat ke hadapan sebagai anak muda di Masjid Tanah? Okay, first kita buat kerja ni memang kata untuk survival politik, untuk naikkan nama parti kita. Tapi kita jangan fikir kita buat ni kita akan menang pilihan raya. Tak semestinya, sebab kadang-kadang setengah rakyat kita orang bagi, kita ambil. Tapi tak apa, sebab kalau kata dia tak mengundi kita pun tak apa, insya-Allah lama-lama hati dia akan terbuka. Contohnya, saya punya salah seorang jawatan kuasa, dia memang penyokong kuat kita. Jawatan kuasa Keadilan AMK cabang Masjid Tanah memang penyokong kuat kita. Tapi kedua orang tuanya, ibu bapa dia adalah penyokong tegar BN. Tapi sewaktu PKP tempoh hari, saya dan Setiausaha AMK, Saudara Amirul, telah menghantar bantuan ke rumah sahabat saya tadi. Dan ibu dia bertanya, ini barang ni daripada siapa? Jadi saya cakap daripada Parti Keadilan. Jadi ibu dia cuma terdiam saja, dan bagi saya itu satu permulaan yang baik, sebab kita mendekati dan terus mendekati. InsyaAllah kita berdoa banyak-banyak supaya perjalanan perbuatan kita yang baik ni diberkati dan dipermudahkan oleh Allah dan semua rakyat yang menerima. Jadi Saudara Faizal cakap kita masa PKP Angkatan Muda Keadilan, terutamanya di Melaka, di cabang-cabang di Masjid Tanah dan juga di Jasin, kita telah membantu ramai daripada kalangan orang susah dan juga orang-orang OKU, Warga Emas, ramai telah dibantu. Terutamanya anak muda juga kita telah membantu. Tetapi Saudara Faizal, saya melihat kerajaan pintu belakang. Kalau Tok Guru Adi Awang kalau beritahu, kerajaan Tebu Atap ni dia tahu masa PKP bantuan telah turun ke Jeprun. Jeprun ni kalau di luar Melaka yang sedang menonton, Jeprun ni kita tahu pusat khidmat adun. So di Jeprun ni, di kompleks kerajaan ni, bantuan makanan telah turun. Tetapi bantuan makanan ni tidak sampai kepada rakyat yang susah. Mereka daripada pimpinan Muafakat Nasional dan juga Perikatan Nasional ni memberikan kepada ketua cawangan, ketua bahagian, seolah-olah perbuatan di zaman Barisan Nasional ini telah berulang, dan bantuan-bantuan ini hanya diberikan kepada kawan-kawan dan saudara mara mereka. Saudara Faizal ada tak mengalami situasi ini, ataupun ada rakyat yang susah meluahkan perasaan tersebut kepada Saudara Faizal di Kuala Lumpur maupun di Parlimen Masjid Tanah? Okey, itu bagi saya perkara biasa. Perkara biasa sebab BN memang daripada dulu bukan penyokong kita dengan mimpi nak dapat bantuan ke apa. Dia tak macam suatu PH pemerintah dulu, kita tak tengok color apa, penyokong mana yang kita rasa dia perlukan, kita akan bantu. Macam contohnya salah satu tempat di Kuala, Kampung Pematang, bila kita tahu ini dulu penyokong kuat, jadi memang tak akan dapat penyokong kuat keadilan ataupun PH, memang tak akan dapat. Kalau dapat tu dia orang terlepas pandang ataupun dia orang tak tahu dia adalah penyokong kita. Jadi kat situ itu bukanlah satu politik yang sihat ataupun politik yang matang. Buat kata Tuan Guru Abdul Adi Awang, dia mengamalkan politik matang. Dia Kelantan kan? Dia Terengganu. Jadi bila sebut pasal Tuan Guru Abdul Adi Awang ni, dia adalah orang kata apa, salah seorang idola saya waktu dulu selepas Tuan Guru Abdul Aziz. Selepas ketiadaan arwah Allahyarham Datuk Fazil Noor pun antara jadi saya dulu orang kata
penyokong tegar PAS. Jadi Semasa PAS bersama dengan Pakatan Rakyat. semasa PAS bersama dengan dengan PR waktu dulu. Jadi bila satu movement dia untuk bersama dengan UMNO, saya begitu kecewa dan orang kata saya cuma nampak waktu itu cuma yang ada saya boleh berpaut cuma pada keadilan. Sebab bagi saya kerjasama dengan UMNO, apa juga alasan, memang saya tolak sama sekali lah. Memang tak boleh diterima sebab sudah terlampau lama UMNO memerintah. Banyak lagi masyarakat, terutamanya majoriti rakyat ni adalah orang Melayu. Jadi masih lagi ramai orang Melayu yang susah, yang kata dari segi ekonominya cukup-cukup makan. Tapi pemimpin-pemimpin UMNO kita lihat selalu mewah. Jadi kat situ kita sedih. Cuma UMNO dia hanya mampu hidup Melayu. Dan lagi satu baru ada MP. Tapi bukan yang mana ni? Pegalang Batu dia juara penembak babi seperti yang diungkapkan oleh speaker. Itu dulu, tapi itulah saya terkejut. Itu saya nampak gambar dia sakit, saya simpati. Tapi ini Allah, Perangainya telah berulang sebab hari ni ke semalam kita tengok di persidangan Dewan Undangan Negeri. Kalau tengok video tersebut, beliau telah mengeluarkan kata-kata kesan kepada adun-adun Pakatan Harapan. Tapi alhamdulillah sebab dia pun telah bersama dengan dia pun telah bersama dengan buat kita. Jadi orang kata satu kelemahan ataupun liability untuk PH dah tak ada lagi. Jadi itu satu karya yang banyak. Sebenarnya saya setuju dengan Saudara Faizal. Sebenarnya saya sendiri menyanjung Tok Guru Nik Aziz yang duduk bersama dengan Datuk Seri Anwar, duduk bersama dengan Pakatan Rakyat, sebelum itu Barisan Alternatif. Sebenarnya beliau merupakan satu tokoh yang Datuk Seri Anwar ungkapkan, anak Melayu adalah anak saya, anak Cina adalah anak saya, anak India, anak Sabah, Sarawak adalah anak saya ni. Saya melihat ketokohan itu ada juga pada Tok Guru Nik Aziz. Dan perpecahan PAS daripada Pakatan Rakyat ni berlaku semasa ketiadaan dan selepas Tok Guru Nik Aziz meninggal dunia. Dan juga pada masa itu Datuk Seri Anwar Ibrahim telah ke penjara Sungai Buloh, kan. So kita sebenarnya memainkan peranan penting dalam politik Malaysia. Dan bagi saya, arwah Tok Guru Nik Aziz mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang kami sanjungi. Jadi arwah Nik Aziz memang kata mengikut perjalanan Rasulullah. Sewaktu baginda dicemuh oleh puak kaum kafir waktu itu, kafir Quraisy waktu itu, tapi baginda tetap bersabar dan terus meneruskan dakwah baginda sehingga kata penduduk kafir Quraisy tadi ramai menerima Islam secara baik. Terus satu lagi Saudara Faizal, seperti Tok Guru Nik Aziz pernah menyebut yang PAS tidak akan bekerjasama dengan UMNO. Tetapi PAS sekarang seperti Saudara Faizal kata, ramai di ahli-ahli akak undi PAS di bawah berasa kecewa dengan tindakan yang diambil oleh pimpinan PAS pusat sama ada Majlis Syura. Disebabkan itu kita tahu ahli-ahli di bawah, ahli-ahli PAS ni mereka masih lagi menyokong Pakatan Harapan sebab mereka tidak boleh menerima kerjasama PAS bersama dengan UMNO. Sebab pemimpin-pemimpin Tok Guru Nik Aziz, Tok Guru Hadi Awang pernah menyebut Pak UMNO ni perompak. Najib ni perompak sebab banyak duit-duit rakyat ni telah dirompak oleh UMNO, tetapi mereka PAS ini bersekongkol dengan UMNO. So saya rasa Saudara Faizal pun akan setuju kalau pilihan raya umum ke-15 diadakan secara mewujud, ahli-ahli akak umbi di PAS ni akan menyokong Pakatan Harapan. Bagi saya dia mengikut tempat dan keadaan. Mungkin macam di Masjid Tanah
PAS tidaklah sehebat di Kelantan dan Terengganu ataupun Kedah. Tetapi orang kata penyokong PAS yang di bawah ni terdapat juga segelintir yang orang kata masih menyokong. menyokong, kata yang penting orang kata mereka ulama, walaupun ulama tu level-level minta maaf saya cakap tasnet kan, 7.5 kan. Tapi apa kita nak buat, kita cuma teruskan penerangan kan. Orang kata maki kita, cerca kita itu biasa. Mulut orang kita tak boleh tutup, kita teruskan kerja kan. Menang kalah nombor 2, Lawan tetap lawan. lawan tetap lawan. Satu lagi Saudara Faizal, tadi saya nak sentuh sikit apa yang disebut oleh Saudara Faizal. Saya sebenarnya setuju. Yang ni pun Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu beritahu di parlimen, di luar parlimen, yang ramai rakyat yang miskin, tetapi yang miskin adalah majoritinya orang Melayu. Dan juga kita juga ada miskin orang Cina di bandar maupun luar bandar, dan juga rakan-rakan daripada India juga ramai yang daripada estate mereka masih lagi mengalami kehidupan yang susah. Saya setuju dengan pendirian yang diberikan oleh ini. Topik yang seterusnya, soalan yang seterusnya saya nak sentuh mengenai keputusan Kerajaan Perikatan Nasional Negeri Melaka hari ini. Mereka telah membatalkan inisiatif yang telah dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ni, Pakatan Harapan Melaka, untuk memperkenalkan kad peduli sihat. Kad peduli sihat ni sebenarnya Kerajaan Pakatan Harapan Melaka telah memperkenalkan untuk membantu mereka yang tergolong dalam kategori B40 dan juga mereka yang susah, supaya mereka boleh menggunakan kad tersebut untuk pergi ke klinik swasta, klinik yang terdekat dengan rumah mereka. Sebenarnya Saudara Faizal, kad peduli sihat ni kita telah memperkenalkan sebelum ni di Selangor semasa kita menjadi Kerajaan Pakatan Rakyat. Sebelum itu kita telah memperkenalkan, dan juga inisiatif itu telah menjadi satu inisiatif yang agak bagus di negeri Selangor. Dan apa pandangan Saudara Faizal mengenai keputusan yang diambil oleh Kerajaan Pintu Belakang Negeri Melaka ini untuk membatalkan kad peduli sihat tersebut? Pandangan saya itu adalah satu pengkhianatan kepada rakyat negeri Melaka, sebab kad peduli sihat ni adalah kesihatan, untuk kesihatan rakyat. Jadi kenapa perlu ditarik balik? Atas alasan apa? Adakah kerajaan negeri sudah kehabisan dana ataupun duit simpanan yang selama ni kerajaan pimpinan Tuan Haji Adli Zahari dulu buat simpanan yang cukup baik. Saudara Perasan pun pernah bekerja di bawah pimpinan Tuan Haji Adli. Jadi agak merugikan rakyat sebenarnya. Sepatutnya Kerajaan Perikatan Nasional, kita bagi cadangan, patutnya teruskan program tu. Dan rakyat tak nampak lagi PH yang buat, rakyat akan nampak PN yang buat. Jadi kenapa perlu dibatalkan ataupun dihentikan benda tu? Sepatutnya teruskan bantu rakyat, walaupun orang kata pintu belakang ke, tebung atap ke, tapi kalau dia terus buat baik, dia akan menang PRU akan datang dengan lebih selesa. Tapi bila dia hentikan macam ni, itu adalah kesilapan besar buat mereka. Dan orang kata yang paling penting adalah kebajikan rakyat tu dinafikan sama sekali. Saya setuju. Kita sentuh pada soalan terakhir. Saudara Faizal tahu ramai anak muda dalam kalangan anak muda ni telah menganggur. Mereka menghadapi tempoh pengangguran yang agak tinggi selepas langkah syarikat dan juga semasa PKP. Ramai yang terkesan akibat pandemik COVID-19 ini, dan juga kita tahu moratorium yang diberikan oleh bank-bank di seluruh Malaysia ini hanya akan kekal selama 6 bulan. Tetapi sudah keluar suara-suara di bawah dan juga suara rakyat, suara persatuan-persatuan perkilangan, persatuan-persatuan pekerja. Mereka menggesa kerajaan untuk menyambung 6 bulan lagi supaya moratorium ini diberikan kepada rakyat Malaysia, supaya mereka boleh kembali kepada kehidupan asal mereka. Saudara Faizal, setuju tak
kalau moratorium 6 bulan untuk pinjaman bank ini dilanjutkan? Kalau untuk keadaan ekonomi sekarang, itu adalah satu keperluan. Sebab jika tidak diteruskan, mungkin sebahagian ataupun ramai rakyat Malaysia yang akan jadi terlibat dengan insolvensi ataupun blacklist, jadi ataupun orang kata blacklist. Jadi masa depan orang untuk meneruskan kehidupan tu agak perit dan menyulitkan. Jadi orang kata kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kita harap dapat buat kerja dengan lebih baik demi rakyat Malaysia. Walaupun kita tak bersama, saya harap Tan Sri Muhyiddin fikirkan Apa yang terbaik untuk rakyat? untuk rakyat. Sebab saya pun rakyat, Tan Sri. Jadi semua saya harap dapat bantu rakyat. Sebab kita selepas PKP ataupun MCO ni memang kata terkesan. Sebab memang banyak pengangguran. Yang mana kerja Singapura pun ramai hilang kerja ataupun tak dibenarkan ataupun kena keluar dari Singapura. Jadi ada yang tak dapat melihat keluarga mereka. Jadi bila dia keluar ataupun tak boleh masuk ke Singapura lagi untuk bekerja, jadi kata nak kerja di Malaysia pun peluang tu tak terhad ataupun tak ada langsung. Jadi menyebabkan kata ekonomi rakyat kebanyakannya makin susah lah. Jadi kerajaan kena pandang benda ni. Si Saudara Faizal tahu, rakan-rakan yang sedang menonton, kita tahu negeri Melaka adalah satu industri pelancongan, dan kita tahu Melaka agak terkesan dengan PKP, PKPB dan juga PKPP ini juga. Banyak hotel-hotel di Melaka, hotel 5 bintang di Melaka juga, Hotel Ramada juga telah ditutup, dan ramai anak muda, ramai yang bekerja di hotel-hotel ini telah hilang pekerjaan. Saya setuju dengan pandangan Saudara Faizal. Kita tahu walaupun Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan ni agak berbeza dan kita berlawan, tapi kalau sampai kepada isu rakyat, kita sampai kepada isu anak muda, mereka harus mempertahankan anak muda dan juga rakyat di bawah. Kena utamakan rakyat. Saya setuju dengan pandangan, dan hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Faizal kerana dapat meluangkan masa dan juga memberikan pandangan daripada anak muda Masjid Tanah. Sebab saya yakin Saudara Faizal ini telah membawa suara anak muda daripada Masjid Tanah sebagai Ketua Angkatan Muda Keadilan Masjid Tanah. Saya yakin rakan saya ini akan terus menyumbang untuk membantu rakyat untuk menyuarakan isu-isu semasa anak muda di Masjid Tanah maupun di Melaka. Terima kasih saya ucapkan. Saya akan bersiaran pada hari yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih.